Selamat datang ke saluran kata gelap. Diharap anda semua terhibur dengan rancangan ini. Kata gelap. Hello, hello, hello. Ya, selamat bersua semua. Diharap semuanya dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang elok di waktu PKP ini. Pada tarikh saya rakam ni, uh, 28 sepatutnya adalah PKP terakhir kita. Tetapi apa boleh buat, kita perlu bersambung lagi untuk 2 minggu lagi PKP. Tapi um, tak mengapalah. Semua ini demi masa depan yang lebih cerah. Walaupun sekarang saya tahu banyak yang menderita kerana um, tidak ada pendapatan, uh, tak dapat nak bergerak, tak dapat berjumpa dengan family, macam saya sendiri. um, Tapi tak apalah, kita tabah dulu, kita sabar dulu, kita ikut SOP yang sepatutnya supaya uh, kita kembali macam dulu. Macam beberapa bulan yang lepas, kita bebas nak pergi sana sini, kita boleh stay dekat staycation dan banyak lagi lah yang kita boleh buat. Makan dekat kedai, itu yang paling paling tak boleh nak cakap lah, itu yang paling hebat tu. Tapi saya harap semuanya akan berjalan dengan lancar. uh, Pandemik ini minta cepatlah hilang dari muka bumi ini. Amin ya, amin pada semua. Okey, tanpa membuang masa lagi ya, saya ingin mengkongsikan satu cerita yang bertajuk Kenakalan Membawa Padah. Okey, cerita ini saya dapat dari sebuah laman web, iaitu say.com. Hasil perkongsian daripada akaun Twitter saudara yang dia ada beri nama betul dia dekat laman web ni, saya ingat. Tapi saya tak nak sebut nama betul dia, saya just beri dia Z saja, Z ya. Okey, kisah ini berlaku dalam lingkungan tahun 2017. Masa ini dia menghadiri satu program dekat Sarawak, iaitu program dekat sekolah lah. Tak perlu saya cakap lah sekolah mana dengan apa tu, program apa, sebab dalam ni dia tak ada share pun program apa, sekolah mana, dia rahsiakan. Okey. Benda ni kira macam meninggalkan kesan juga untuk dia lah, saudara Z ni. Okey, kita kembali fokus kepada cerita saudara Z ya. Sebenarnya daripada titik permulaan saudara Z ni dekat sekolah tu, sampailah ke ini nanti yang climax ni, dia memang selalu, sebab saudara Z ni memang sejenis yang senang nampak. Kira kalau macam di Indonesia orang panggil anak indigo, sebab dia punya third eye terbuka, jadi senang dia mau nampak lah, senang mau nampak dia tu, apa tu semualah. Okey, dijadikan cerita macam ni. Habis saja dia orang punya apa tu, uh, uh, segmen di dalam dia orang punya kursus ni, dia orang punya apa namanya tadi, dia orang punya seminar ni. Habis saja program dalam seminar ni, dia orang terus ke diberi ke apa macam diberi kelonggaran. Diberi kelonggaran untuk menghabiskan masa bersama masing-masing. Tahulah kalau dah bersama ni memang bising lah. Jadi dia orang ni pun bermain macam
biasa bergurau, bersenda semua apa kan. Sampaikan tak dekat lewat malam masa tu. Si Z ni dia rasa macam kurang elok, kurang senang. Jadi dia pun meminta diri daripada kawan-kawan dia untuk balik ke bilik, sebab dia nak berehat. Apabila sampai di bilik, dia pun berjalan. Dia balik seorang. Yang lain ni semua masih bermain dekat luar, masih bergurau, berbual apa macam-macam lah, seperti yang biasa budak-budak buat. Lepas tu apabila dia sampai di bilik, capai tuala, terus gigi, dia terus mandi, pergi ke bilik mandi. Sampai di bilik mandi, dia seperti biasalah buat apa yang dia patut di bilik mandi. Tetapi pada masa itu dia tercium sesuatu yang tak berapa enak. Dia cium sesuatu yang tak berapa enak. Dia pun cari. Apa ni? Bau apa ni? Bau apa ni? Macam tak patut. Lama juga si Z ni terdiam. Dan dia pun melihat ada kubikel tandas. Semuanya ada 4. 3 terbuka, 1 tutup. Dia pun pergi ke kubikel tandas yang tutup. Dia dapat mencium. Kenapa pula dari sini bau dia kuat pula tu. Dalam sifat ingin tahu biasa kita, dia pun menilik dari bawah pintu. Dia pun menilik. Selepas dia menilik, alangkah terperanjatnya si Z, dia nampak sekujur badan wanita berbaju putih penuh darah, berambut panjang dan menggendong seakan-akan bayi, tengah berdiri di dalam tandas yang tertutup itu. Apa lagi, si Z ni pun terus menggelepok, cuak, takut, dan tak teragak-agak terus mencapai berus gigi dan tuala. Tak sempat nak buat apa-apa, dia terus jalan. Tetapi sebelum beliau meninggalkan bilik mandi itu, beliau mendengar sesuatu. Dah nampak ke? Apa lagi? Sebaik saja si Z dengar bunyi cekak tu ketawa terbahak-bahak di dalam bilik jamban tu. Bilik tandas, bilik air. Tu. Apa lagi? Si Z terus berlari lintang pukang masuk ke bilik. Sampai di bilik, dia cuba tenangkan diri. Dengan membaca apa yang patut. Kemudian dia pun lap muka, terus baring.
Nak dijadikan cerita lagi. Pada masa itu, Cik Z berpusing-pusing. Berpusing-pusing dekat atas tilam. Tak dapat nak tidur. Susah pula mata aku nak tidur ni. Dahlah. Tak ada orang dengan aku kat sini. Aku seorang aja dan dah balik. Yang lain ni macam besok tak ada lagi masa untuk bermain nak bersama. Dia orang ni. Pada masa yang sama, Cik Z tiba-tiba merasa macam badannya berat, bagaikan ditekan. Cik Z ni pun cuba meronta dengan sepenuh tenaga beliau untuk melepaskan diri daripada sesuatu yang tengah menekan dada beliau, sehinggakan beliau hampir tidak dapat bernafas. Beliau pun membaca apa yang patut, sehinggakan beliau kembali pulih dan mendapat sedikit tenaga di dalam nafas yang tercengap-cengap. Beliau pun berkata, "Kau nak apa, ha?" Jerit Cik Z dengan sepenuh tenaga yang ada. Kau ganggu tempat aku. Kau ganggu tempat aku. Aku ganggu tempat kau? Aku dah cakap, aku tak ganggu tempat kau lah. Kau dan kawan-kawan kau langgar tempat aku. Kau orang dah langgar tempat aku. Langgar? Kami? Apa yang kami langgar? Kau orang. Kamu semua bising. Kerana kamu semua bising, kamu semua telah menyeru aku. Kamu ceroboh tempat aku. Ini bukan tempat kau. Aku datang sini bukan nak ganggu kau. Bawa kawan kau lari dari sini. Bawa! Bawa! Tiba-tiba Z terkejut apabila melihat kawan-kawannya kembali masuk ke dalam bilik. Z membalik kembali ke tempat di mana hantu itu tengah duduk di atas katilnya. Lembaga hitam yang hodoh itu tiada lagi. Dan seraya masa itu, Z pun berkata, "Tak guna korang yang buat pasal, aku pula yang tanggung." Okey.
Bagaimana dengan kisah pertama tadi? Seram. Saya dapat bayangkan macam mana keadaan kawan itu apabila dia berdepan dengan benda tu. Hmm, tapi saya respect lah. Betul-betul respect dengan dia sebab dia lupa pula nak buang ni. Sorry. Saya betul-betul respect dengan dia lah sebab dia boleh boleh bertentang mata dengan benda tu. Boleh. Ternyata dia memang kuat semangat sebab bukan semua orang boleh buat macam apa yang dia buat. Jadi saya betul-betul respect lah dengan saudara Z ni tadi. Wish saya ada keberanian yang sama macam dia. Okey. Okey. Ini kisah kedua dan yang terakhir untuk malam ni. Satu malam saya akan cubalah untuk masukkan 2 cerita lah. Okey. Yang ini pula saya ambil daripada satu blog di laman web yang ditulis oleh saudara Magi. Magi 2012. Dia tulis ni pada 22 Oktober 2012. Lebih kurang 9 tahun lah. Dekat 9 tahun lah. 8 tahun lebih. Kira macam tu. Jadi kisah yang ini bertajuk dalam kisah ni banyak sebenarnya. Dia ada 12 kisah. 12 kisah yang beliau sumbangkan dalam blog inilah. Dia sumbangkan 12 kisah. Jadi saya akan baca satu daripada 12 itu. Yang lain saya akan baca besok, lusa macam tu. Saya akan bagi-bagilah. Okey, kisah yang pertama yang akan saya kongsikan yang ditulis oleh saudara Magi ni di dalam laman web yang nanti saya akan sertakan dalam ni. Sebab saya tak reti nak sebut ni. Ni macam berbelit sangat ni. Maafkan saya. Okey. Jadi sebelum ini biarlah saya mulakan dulu ya dengan kisah yang saudara Magi beri, iaitu kisah mata celah siling. Okey. Kisah ini berlatarkan di Kuching, Sarawak. Sebab tajuk penulisan beliau adalah Urban Legend, kisah seram di Sarawak. Okey. Kisah ini yang pertama ni iaitu biji mata di celah siling ni berlaku kira 19 tahun setengah lah dari yang lalu, masa lalu beliau. Masa itu arwah datuk dia masih hidup lagi. Dia orang tinggal dekat sebuah kem polis yang ada di kawasan, sekarang ni orang panggil kawasan tu sebagai Masjid. Dan datuk dia pula tinggal di kawasan kampung Astana Lama. Jadi seperti biasalah, kita memang selalu akan pergi melawat orang tua. Kadang-kadang kita akan tidur semalam 2 dekat rumah orang tua. Macam inilah yang dilakukan oleh keluarga kita beri nama Magi ni lah. Si Magi ni. Okey. Pada hujung minggu tu, dia orang satu family telah merancang untuk tidur di rumah atuknya semalam 2. Dan atuk dia dengan nenek dia memanglah, takkanlah dia nak cakap tak nak. Memanglah dia orang nak dengan hati terbuka, tangan terbuka untuk terima cucu dan anak-anak dia bermalam. Sebab benda itu akan memeriahkan rumah. Okey, kita cut story sikit. Okey, dia orang ni memang selalu sebab tinggal dekat kan. Okey, selalu dia kalau time tidur ni, sebab si Magi ni dia ada kakak. Selalunya si kakak yang menang.
menang tidur dengan nenek dengan nenek dengan atuk dia. Tapi kali ini si kakak ni boleh mengalah pula. Pelik pula malam tu. Pelik pula malam tu si kakak ni boleh mengalah. Apabila si kakak ni mengalah, menanglah pula si Magi ni. Dia pula yang tidur dengan atuk. Tidur dengan atuk dengan nenek dia, tapi sebenarnya nenek dia, sebab katil tu cukup untuk 2 orang. Si nenek ni terpaksalah tidur tepi sikit dengan tilam kekabu. Saya rasa banyak yang tahu kalau tilam kekabu ni. Okey, tidur di tepi. Malam tu si Magi ni dia tak dapat tidur. Dia tak dapat tidur. Pusing sana, pusing sini, golek sana, golek sini. Sampaikan kulit yang tebal dekat siku atuk dia tu, disampaikan tu yang dia main, tak tahu apa hal lah. Sampai ke tahap itu dia bosan, dia nak lelapkan mata. Tetapi sampai ke satu ketika dia pun terkejut. Apa dekat siling tu? Macam mata orang lah. Besarnya. Dia tengok kat kita lah. Cik Magi ni, dia tak tahu. Tak tahu nak buat apa apabila dia lihat benda yang pelik. Dia tak tahu nak buat apa. Dia pun naik, insut atas sikit. Insut atas sikit sampai dekat dengan kepala datuk dia. Dan dia panjat sikit badan datuk dia. Terus berbisik dengan datuk dia. Tok, Tok, kita ada tengok mata lah Tok, dekat siling. Mata apa tu Tok? Tok, bangunlah. Mata apa tu Tok? Besarnya. Si atuk dia pula terus bangun, peluk si Magi ni, tutup mata. Dan atuk dia pun peluk dia. Sambil atuk dia bisikkan sedikit ke telinga Magi pada masa itu. Dah, tidur. Jangan tengok lagi. Cukup. Tidur tu. Apabila dipeluk oleh datuknya, si Magi pun terus terlena. Pada paginya, biasalah budak-budak, dia memang akan kongsi apa yang berlaku pada malam tu. Dia pun cakap kat mak dia, Mak, Mak, semalam kan kita masa tidur dengan atuk, kita nampak mata besar tau. Mata tu tengok kita dari siling. Kau ni Magi, itu mata cicak Magi. Kau ni. Tapi Mama, takkanlah mata cicak tu besar Mama. Takkanlah mata cicak tu besar macam mata Magi. Okey. Bagaimana kisah kedua tadi? Saya boleh bayangkan si Magi ni pun memang saya salut lah. Dia memang berani.
Boleh lagi tanya atuk dia. Boleh tahan budak ni. Saya harap kalau saudara Magi ada mendengar kisah ni, saya harap saya dah sampaikan pengalaman anda dengan baik. Kalau tak baik, saya minta maaf ya saudara Magi. Nanti saya akan sertakan dua-dua kisah ni saya ambil dari mana, saya akan sertakan, jangan takut. Dekat bawah description tu nanti saya akan sertakan. Okey, untuk mengakhiri rancangan ini, saya ingin memohon maaf jika ada tersilap kata, terlebih cara dengan anda semua. Saya ingin memohon maaf dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Jika ada salah dan silap, jika ada sebarang kekurangan, sila komen. Bagi yang berminat dengan rancangan yang sebegini, sila subscribe, tekan buntang lonceng, tekan like, dan bantu saya untuk subscribe dan sebarkan tentang rancangan ini. Saya amat memerlukan bantuan anda semua. Jadi sebelum saya akhiri rancangan ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana anda telah menonton rancangan ini sampai ke akhir. Dan stay safe, stay home, kita mampu menang. Okey, sekian. Terima kasih. Terima kasih kerana membina saluran dengan aku. Harap semuanya terhibur dengan pengungsian yang telah disampaikan. Kerana semua ini hanyalah satu hiburan. Sampai jumpa lagi.